Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada murid-murid kelas tingkatan 3. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita secara offline sebab saya ada beberapa perkara kita tak dapat nak buat online hari ini. Tak apa, video ni oleh kerana ianya offline jadi agak singkat lah berbanding dengan video online saya lah. Okey, tak apa, itu tidak ada masalah. Sebelum itu, kita recap dulu apa kita dah belajar. Sebelum ni kita dah belajar bab 2, pembangunan produk, di bawah bab 2.1, penghasilan produk. Di mana kita dah mengulang kaji kembali. Sebenarnya tajuk ni kita dah belajar. Okey, cikgu awak dah belajar dengan cikgu sebelum ni berkenaan dengan tajuk ini. Cuma saya di sini adalah untuk mengulang kaji saja. Dan juga memastikan yang awak dah selesai tugasan projek awak untuk mendapatkan TP 4, 5 dan 6. TP 3, 4, 5 dan 6 untuk markah PBD anda. Sekiranya anda tidak siap, masih tidak siap lagi ataupun tidak mulakan lagi, jadi saya di sini untuk bantu anda lah. Baik. Sebelum ni kita dah sebelum ini, kelas yang sebelum ni, kita dah tekankan berkenaan dengan bab 2.1.1, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Ingat sebelum ni saya dah bincang dengan kamu kena siapkan ataupun sediakan satu borang di mana kamu melakukan soal sidik. Soal sidik bermaksud bukan awak sendiri yang nak cipta produk tu. Awak kena kaji dahulu keperluan pelanggan. Sebab awak kena ingat satu perkara. Bila melibatkan reka bentuk dan teknologi, anda bermain dengan persepsi pelanggan. Jadi bila awak bermain dengan persepsi pelanggan, awak tidak boleh buat sesuatu sesuka hati. Awak kena tahu apa yang pelanggan nak. Okey. Jadi untuk itu, kita kena pastikanlah. Macam mana nak pastikan? Kita buat satu borang kaji selidik. Kemudian awak lakukan projek brief. Projek brief ini adalah satu proses di mana kamu berbincang dengan pelanggan ataupun berbincang dengan mereka yang nak produk kamu. Kamu dah kenal pasti masalah dan kamu nak simplify, kecilkan skop masalah tersebut. Okey? Dan bila awak dah kecilkan skop masalah tu berdasarkan projek brief, barulah kamu boleh hasilkan produk yang diingini oleh pelanggan. Okey, berdasarkan beberapa rekaan yang sesuai lah. Okey. Jadi hari ini saya nak terus kepada bab yang seterusnya iaitu 2.1.2. Sebentar ya, satu persatu. Sebentar, saya cari dulu. 2.1.2. Okey, kita pergi kepada 2.1.2 iaitu mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Apa maksud dia di sini? Setelah kita dah kenal pasti apa produk yang kita nak hasilkan, kita dah kenal pasti apa yang perlu ada dalam sesuatu produk, kita kena kenal pasti juga teknologi yang perlu dimasukkan ke dalam produk tersebut. Okey, oleh kerana dalam buku teks awak kita menggunakan contoh berus kasut. Jadi saya dalam nota ini juga, penerangan ini juga saya akan gunakan berus kasut supaya awak nampak dan jelas kenapa buku teks tu menggunakan contoh berus kasut tersebut. Okey, baik. Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk adalah penting kerana ianya dapat menyelesaikan masalah sedia ada. Okey, tadi kita ingat tak saya dah recap tadi, saya kata kita buat ni untuk pelanggan. Jadi bila kita kata kita buat untuk pelanggan, jadi bermaksud kita kena ikutlah apa yang pelanggan nak. Jangan kita buat sesuka hati kita. Okey, kita kena kenal pasti teknologi yang sesuai untuk digunakan dalam produk yang kita nak hasilkan. Okey, apa justifikasi pemilihan teknologi? Maksudnya ini adalah kriteria yang awak perlu tekankan semasa awak memilih teknologi yang bersesuaian untuk produk awak tadi.
Okey, yang pertama adalah aplikasi teknologi yang dipilih. Okey, aplikasi. Maksudnya awak tahu apa kegunaan teknologi tersebut. Macam mana nak mengaplikasikan teknologi yang awak dah pilih tadi. Okey? Bukan suka-suka kata, oh saya nak gunakan teknologi elektrik. Ataupun saya nak gunakan teknologi elektronik. Okey? Kamu kena tahu bagaimana nak menggunakan aplikasi tersebut. Ini ringkasannya, nanti kita akan ulang balik. Kita akan sentuh satu persatu. Tujuan penggunaan teknologi. Kenapa kita pilih teknologi tersebut? Kemudian kita kena tahu fungsi teknologi yang kita pilih. Dan kekuatan serta kelemahan sesuatu teknologi. Baik. Pemilihan, dia tulis sini Pemilihan hendaklah sesuai dengan keperluan dan kehendak pengguna. Balik kepada pengguna atau pelanggan. Jangan ingat bila kita buat satu reka bentuk, jangan ingat yang rekaan kita adalah sangat perfect. Sangat perfect. Itu tak mungkin. Okey. Baik. Ingat produk yang kita hasilkan tidak sempurna, tidak perfect. Jadi, apa yang awak perlu lakukan adalah mendapatkan, mesti mendapatkan maklumat berkenaan dengan kehendak pelanggan. Sebab ingat setiap kali kita buat satu produk, kita nak orang beli. Bukan kita nak suka-suka buat saja-saja, tidak. Kita buat ni adalah untuk pelanggan kita. Baik, kita pergi satu persatu. Kita mula-mula sekali kita tengok aplikasi teknologi yang dipilih. Okey, apa yang ada? Mereka bentuk menggabungkan dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai. Okey, berdasarkan produk yang anda nak hasilkan, pastikan ianya adalah sesuai dengan produk. Teknologi yang awak pilih itu sesuai dengan produk. Bukan suka-suka hati pilih. Mesti sesuai dengan produk. Macam mana? Contoh dalam gambar ni saya bagi gambar gunting dengan selotip. Okey, inovasi dia adalah menggabungkan gunting dengan selotip dalam satu produk yang sama. Itu inovasi dia lah. Jadi apakah yang sesuai? Apa teknologi yang sesuai? Okay, kalau tengokkan kepada gambar ni, teknologi yang sesuai adalah teknologi reka bentuk mekanikal dan teknologi teknologi pembuatan. Itu adalah dua benda yang paling sesuai lah. Okay, kenapa saya kata teknologi reka bentuk mekanikal? Sebab ianya melibatkan tuas. Dalam komponen mekanikal ada satu bahagian dipanggil sebagai tuas. Satu komponen dipanggil sebagai tuas. Tuas atau tuil. Okay, kalau dalam bahasa Inggerisnya lever. Lever. Okay, lever. Dan juga saya katakan teknologi pembuatan kerana gunting yang dalam gambar ni, gunting yang ada dalam gambar ni yang emoji tu tengok tu adalah terdiri daripada dua bahan yang berbeza. Satu adalah plastik, satu adalah logam. Okey, teknologi pembuatan untuk plastik lain. Untuk membentuk plastik kita mungkin boleh guna molding ataupun acuan. Mungkin besi kita logam tersebut kita boleh gunakan kaedah tempaan ataupun kita boleh gunakan kaedah tuangan. Okey. Dua kaedah pembuatan yang berbeza. Okey, ingat balik teknologi pembuatan ada apa? Ada 4 kaedah tersebut. Tuangan, tempaan, acuan, kemudian ada pemesenan. Yang itu kaedah-kaedah pembuatan tersebut awak kena ingat balik. Alright? Jadi saya gabungkan dua teknologi yang paling sesuai. Kemudian, pemilihan teknologi haruslah tepat semasa proses menghasilkan reka bentuk produk baru. Kena tepat kerana kalau tidak tepat, ianya membazirkan masa dan juga modal. Katalah awak tersalah memilih teknologi. Awak kata, gunting saya ni saya nak guna reka bentuk elektronik. Maksudnya bila saya gunting, dia akan bagi tahu ini kertas. Contoh. Tetapi produk yang dalam ni dia tak perlukan semua tu. Tak perlukan semua itu. Cukup sekadar dia boleh memotong kertas dan dalam masa yang sama boleh dijadikan sebagai pembekal ataupun memberikan kita cellophane tape untuk kita melekatkan kertas tersebut. Contoh
Jadi adakah perlu untuk reka bentuk elektronik? Tak perlu. Sebab dia tak perlu kata, oh ini kertas, ini kain, ini batu, ini besi. Tak perlu. Alright, kita tak perlu tahu bahan tersebut. Dan kita sendiri akan tahu lebih daripada apa nama reka bentuk elektronik tersebut. Okay, kena sesuai dengan produk dan kehendak. Last sekali, yang paling penting adalah kehendak pelanggan. Jangan sekali-kali lari daripada kehendak pelanggan. Baik, seterusnya kita pergi kepada tujuan penggunaan teknologi. Kenapa kita menggunakan teknologi yang kita pilih? Kita dah pilih teknologi. Untuk untuk pengetahuan anda, semua murid-murid, untuk tajuk penghasilan produk ni, okey, pembangunan produk ni, kamu kena untuk pembangunan projek ini, kamu kena menghasilkan satu produk yang menggabungkan dua teknologi yang berbeza. Dua teknologi yang berbeza. Contoh, jika awak menggunakan teknologi, macam saya kata tadi, teknologi gunting tadi tu, nak menghasilkan gunting yang saya tunjuk dalam gambar tu, mesti ada dua teknologi yang berbeza. Saya bagi contoh, teknologi mekanikal, satu lagi teknologi pembuatan. Dua. Jadi dua lah, minima dua. Lebih boleh tak? Boleh. Bergantung kepada produk yang awak nak hasilkan. Contoh, tadi saya kata gunting saya tu dia pakai dua. Satu mekanikal, satu lagi teknologi pembuatan. Saya nak masukkan lagi satu, teknologi elektrik. Maksudnya, gunting tersebut boleh digunakan dalam keadaan gelap. Saya tambah ataupun untuk mendapatkan ketepatan, sebab bila kita gunting gelap kan, ada bayang-bayang. Jadi saya nak tambahkan cahaya ataupun lampu mentol kat depan. Boleh, ianya dipanggil sebagai teknologi elektrik. Maksudnya setiap kali kita gunting, lampu tersebut akan menyala. Kalau tak gunting, lampu tu tak menyala. Contoh itu dah ada 3. Jadi lebih daripada 2. Jadilah settle. Okey, baik. Tujuan penggunaan teknologi. Kenapa kita pilih teknologi-teknologi yang saya nyatakan tadi? Yang pertama sekali adalah untuk memahami tujuan suatu teknologi itu dipilih. Kamu sebagai pereka perlu memahami kenapa teknologi itu dipilih. Macam saya terangkan tadi, setiap teknologi yang dipilih itu ada sebab dia. Ada kerananya. Kerana. Ada sebab dia. Tak boleh suka-suka pilih, suka-suka kita tak boleh nak kata saya nak pilih ni sebab kawan saya buat. Saya pilih ni sebab saya tengok orang lain buat macam ni. Tak boleh. Kamu sebagai pereka bentuk, kamu kena tahu kenapa kamu memilih. Okey? Kena tahu kenapa teknologi tu kamu pilih. Mesti tahu. Maksudnya bila saya tanya, kenapa awak pilih teknologi ni? Oh, sebab ni macam ni. Awak saya terangkan. Adakah perlu untuk awak terangkan secara detail? Tidak. Sebab saya bukan tahu awak nak buat macam mana. Okay. Cukup sekadar saya tahu yang awak nak menggunakan teknologi itu untuk apa. Contoh, saya tanya awak, macam gunting tadi kenapa awak memilih teknologi pembuatan? Kenapa awak memilih teknologi pembuatan? Sebenarnya kalau ikutkan teknologi pembuatan ni semua kena ada. Kalau tak ada teknologi pembuatan, tak terhasil satu produk tu. Tak apa, kita pecahkan dulu. Kenapa awak memilih teknologi pembuatan? Dengan dua kaedah berbeza, iaitu kaedah tuangan dan kaedah acuan. Okey? Jadi awak pun terangkan saya. Saya pilih ni sebab ada dua bahan yang berbeza. Satu ada bahan plastik, satu ada bahan logam. Jadi bahan plastik saya gunakan kaedah acuan, bahagian logam saya gunakan kaedah tuangan. Jadi awak tahu kenapa produk tersebut dipilih. Okey? Kenapa teknologi tersebut dipilih? Kamu yang tahu. Bukan saya yang tahu, kamu yang tahu. Right? Seterusnya, pemilihan teknologi yang tepat menghasilkan produk baru yang unik, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Bila awak terhasilkan, awak memilih satu teknologi yang sesuai, yang tepat, yang kena pada produk tersebut, ianya akan menghasilkan satu keunikan. Ingat pelanggan suka benda yang unik. Walaupun kadang-kadang satu tu bergantung lebih kepada brand ataupun jenama.
Tetapi kadang-kadang kita suka benda satu yang unik. Paling ketara adalah apabila awak cuba awak berjalan ataupun awak pergi ke dalam laman web Shopee ataupun pergi kedai RM2. Awak akan jumpa beberapa produk-produk yang tidak pernah awak dengar. Okay? Tak pernah awak tengok dan tak pernah awak dengar. Kalau dalam Shopee lagi berlambak-lambak. Macam-macam benda ada. Okay? Dan kadang-kadang benda tu simple. Contoh, sekejap ya. Okey, tergantung video. Baik. Sebelum ni saya ada beli satu produk baru yang produk ni simple je. Okey, produk ni sangat simple. Okey, ini guna dia adalah untuk menutup kamera pada laptop awak ataupun telefon awak. Fungsi dia mudah je. Dia menggunakan preset mechanical. Sekejap saya nak buka dulu. Ni kira unboxing kan ni. Kira unboxing kan kiranya ni. Sekejap saya buka. Oh, payah pula nak buka. Sekejap nah. Okey, sekejap. Oh ya Allah, payah buka. Video ni panas sikit lah hari ni. Okey, ni benda ni. Okey, benda ni simple je. Oh, jatuh. Simple je. Ni benda ni. Okey, benda ni boleh berlongsor. Ni aplikasi apa? Kalau awak boleh jawab, nanti tolong buat pada komen di bawah ni. Saya akan buat satu soalan. Produk yang saya tunjukkan ni, ni soalan cepu emas ni. Menggunakan teknologi apa? Okey, bila saya nak guna kamera, saya tolak ke kanan. Bila saya tak nak guna kamera, saya tolak ke kiri. Okey, benda ni kecil je. Alright, baik. Bila benda ni unik. Sebab sebelum ini, apa yang mereka gunakan adalah dengan kaedah tutup pakai selotip. Kenapa orang buat macam tu? Sebagai unsur keselamatan. Sebab banyak kes-kes penggodaman. Okay? Dia buka kamera kita, dia tengok kita tengah buat apa. Okay? Contoh ini saya dah pasang dekat saya punya laptop ni. Jadi bila saya takut orang tengok, takut orang hack saya punya laptop ataupun telefon bimbit, saya boleh buat macam ni. Saya sedang bercakap dan tangan saya ada dekat sini tapi awak tak nampak saya. Lepas tu saya buka. Okay. Itu adalah kegunaan dia. Simple. Tetapi ianya unik. Unik sebab apa? Dia terlalu ringkas dan ia menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Perasan tak saya bagi contoh yang sangat mudah? Masalah saya adalah takut orang hack saya punya komputer dan menggunakan kamera saya untuk melihat kehidupan saya. Jadi saya, bukanlah saya, orang lain. Orang tersebut mencipta satu produk yang sangat simple. Sangat simple. Sangat simple. Okay. Teknologi dia dua saja. Teknologi pembuatan dan juga teknologi pembuatan dan juga teknologi mechanical. Okay. Slider. Sorry. Dah bagi jawapan pula. Okay, dalam bahasa Melayu tak tahulah. Nanti awak carilah jawapan dia. Dalam bahasa Inggeris dia saya dah sebut. Saya tak nak sebut lagi. Okay. Jadi simple, sangat simple dan ia menyelesaikan masalah. Okay. Jadi ianya memberi satu pandangan yang unik. Unik sangat. Bukanlah orang tak pernah terfikir. Cuma orang dah terlalu simple sangat. Sampaikan selotip. Ada yang gunakan plaster luka untuk lampal. Jangan bagi orang nampak punya pasal. Okay. Sampaikan orang buat satu benda ni. Benda ni sangat murah. RM1 je. Boleh dapat lagi murah lagi. 50 sen pun ada. Okay. Tapi daripada China lah. Kalau daripada KL, daripada Malaysia, harga dia RM1. Okay. Dengan posting, jadilah RM5. Okay. Tak berbala dah fikir. Tapi saya beli banyak lah. Itu saya beli 10. Semua benda saya tampal. Okay. Baik. Bermaksud, bila awak gunakan teknologi yang betul, tak perlu nak mechanical, tak perlu ke elektrik, tak perlu ke elektronik, tetapi dia menyelesaikan masalah dan ianya memberi satu pandangan yang unik. Dan juga dia memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Saya sebagai pelanggan kata benda ni sangat bagus.
Dia memenuhi kehendak saya untuk menutup kamera saya bila saya tak perlukannya. Macam sekarang saya tak perlukan dia. Saya tutup. Dan saya buka balik. Okey, contoh. Okay. Ia turut memberi persaingan dengan produk sedia ada. Jadi lepas ni laptop-laptop yang akan dihasilkan ataupun telefon-telefon yang akan dihasilkan mungkin akan kata, "Oi, kenapa orang beli sampai macam ni? Kita boleh buat lebih baik. Kita buat satu kamera, satu laptop yang dah ada benda ni siap-siap." Contoh. Contoh dia akan memberi satu persaingan pada produk sedia ada. Okey, ataupun produk yang sama, cuma kamu buat lebih baik. Contoh ni color hitam je kan. Color hitam. Kalau awak tengok saya punya kamera ni memang tak nampak pun benda tu kat situ. Okey. Mungkin awak boleh buat dia jadi warna yang lebih menarik. Warna emas ke ataupun sama dengan color laptop. Macam color laptop saya color silver. Kalau dalam dia punya invoice dia kata rose gold. Tapi tak nampak rose gold dia dah hilang dah color dia. Okey, dah tinggal silver je dah. Okey. Bermaksud awak buat juga benda yang sama cuma color je berbeza. Warna je berbeza. Ada warna hitam, ada warna putih, ada warna silver, ada warna merah, biru, kuning. Tak pulang lah apa warna yang awak nak. Itu juga ada satu inovasi. Jangan ingat pertukaran warna tidak melibatkan inovasi. Cuma ianya tidak termasuk di dalam pemilihan teknologi. Ingat tu. Bila awak tukar color semata-mata, ianya bukan teknologi. Ia lebih kepada estetika. Estetik. Okey, estetik tu mencantikkan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada fungsi teknologi. Seorang pereka bentuk perlu tahu apa fungsi teknologi tersebut. Fungsi teknologi yang awak pilih tadi tu, awak kena tahu fungsi dia. Tak boleh lah nak pilih-pilih lepas tu tak tahu kenapa saya pilih, tak tahu. Kawan saya buat, cikgu suruh buat. Ayah saya kata ni bagus. Ataupun saya tengok dalam YouTube. Saya tengok dalam YouTube, dalam Google dia buat macam ni. Jangan macam tu. Betul, boleh buat rujukan Facebook, Google, YouTube, Wikipedia. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ingat, bila awak dah buat sesuatu, faham kenapa dia buat macam tu. Jangan bila awak dah dapat sesuatu, contoh, awak dapat satu produk untuk dihasilkan, produk apa sebelum ni ada seorang murid kita, Yasilan. Dia ada bagi cadangan untuk buat proximity fan. Maksudnya, bila ada orang, baru dia boleh berfungsi. Kalau tak ada orang, tekanlah macam mana pun, dia tidak akan berfungsi. Maksudnya kalau ada orang, kalau depan dia tu ada benda, baru dia akan berfungsi. Berfungsinglah kipasnya. Benda tu dah ada. Dekat dalam pasaran dah ada. Ataupun dah ada model-model yang kecil. Tetapi, kamu kena faham bagaimana teknologi dia berfungsi. Macam mana kipas tu boleh berpusing kalau ada orang dan boleh tidak berpusing kalau tak ada orang. Macam mana dia berfungsi? Itu awak kena faham. Teknologi dipilih sesuai dan mampu menyelesaikan masalah pada produk sedia ada. Ini lebih kepada tumpuan produk yang dah ada. Macam saya kata tadi, kipas. Kipas tu produk dah ada. Cuma tambahan dia adalah proximity ataupun dalam bahasa Melayu saya tak ingat lah. Nanti saya semak balik lah. Benda tu tingkatan 2. Saya baru ajar budak tingkatan 2 awal bulan lepas tapi saya tak ingat dah. Okay. Dalam bahasa Inggerisnya proximity. Proximity ni maksudnya dia dapat kesan benda dekat depan lah. Macam tu proximity. Biasa dekat kereta bila kita undur kan bunyi tet-tet-tet-tet. Tu. Okay. Proximity sensor atau penderia jarak. Okay. Jarak, penderia jarak. Okay, kemudian kipas tu dah sedia ada. Cuma kita tambah tu je. Bila kita tambah tu, kita nak tengok selesai tak masalah. Masalah dia apa kalau benda macam tu? Kadang-kadang kita kena buat reverse engineering. Kita terbalikkan engineering ni. Maksudnya kita buat produk dulu, lepas tu kita selesaikan masalah. Terpaksa kadang-kadang ada budak dia ada idea. Tetapi dia tak tahu kenapa dia buat idea tu. Okay, contoh tadi Yasilan bagi, contoh macam Yasilan bagi, dia kata dia nak buat kipas ni. Jadi kita tengok apa yang kipas tu, masalah yang boleh diselesaikan oleh kipas tu. Okey, apa masalah yang boleh diselesaikan dengan kipas tu? Baik. Bila
kita kata berkenaan dengan barang elektrik, masalah yang paling utama adalah pembaziran. Pembaziran penggunaan elektrik. Jadi bila ada proximity fan ataupun kipas yang ada penderia jarak, bermaksud kipas tersebut bila dia kesan tak ada orang, dia akan secara automatik dia akan off. Okay, mungkin ada time delay lah. Contoh, awak nak pergi tandas ke apa ke, tapi bila awak datang balik, kipas tu akan berfungsi macam biasa. Tak perlu awak nak pergi dekat dia, tutup kipas, buka kipas, tutup kipas, buka kipas. Tak perlu. Okay. Bermaksud dia kesan saja ada sesuatu objek di hadapan dia ataupun ada satu pergerakan di hadapan dia, maka dia akan berfungsi. Contohnya bila awak dah tidur kan. Bila awak dah tidur, biasanya awak kalau tidur dalam keadaan yang selesa atau sejuk, awak akan duduk diam. Jadi kipas tu akan secara automatik dia tutup. Bila awak panas, awak akan gelisah, awak akan bergerak banyak. Jadi kipas tu akan bergerak sendiri. Contoh ini contoh sajalah. Secara teorinya, secara hakiki tak tahu. Okay, ada orang perlukannya, ada yang tak perlukannya. Okey. Jadi, bila awak pilih sesuatu teknologi tu, kenal pasti macam mana teknologi tu berfungsi. Okey. Dia mengesan pergerakan. Contoh kipas tadi. Dia mengesan pergerakan. Dia menghantar maklumat pergerakan tersebut kepada litar elektronik. Litar elektronik membaca maklumat. Maklumat dia baca, dia salurkan maklumat kepada output iaitu putaran kipas. Apabila tiada halangan di hadapan, proximity ataupun penderia jarak mengesan tiada pergerakan atau tiada objek di hadapannya, dia menghantar maklumat kepada CPU. Dia menghantar maklumat kepada RAM dan ROM. Dia memproses maklumat dalam mikro pengawal. Dia proses dan dia menghantar maklumat tersebut kepada output. Output dia adalah kipas. Maka tak ada orang, jadi kipas tak berpusing. Itu maksud dia fungsi. Kita kenal fungsi dia macam mana. Okey. Mereka bentuk turut mengenal pasti keupayaan teknologi yang diperoleh. Bila awak dah pilih sesuatu teknologi, awak kena tahu keupayaan dia. Apa yang dia boleh buat? Apa teknologi itu boleh buat? Contoh tadi saya kata, penderia jarak. Apa yang dia boleh buat dengan penderia jarak tersebut? Okey, teknologi elektronik penderia jarak. Apa yang boleh dibuat dengan penderia jarak tersebut? Dia boleh mengesan jarak. Bermaksud kena ada sesuatu yang menghalang dia supaya untuk menghantar maklumat kepada CPU ataupun mikro pengawal. Okay, dia kena ada halangan baru dia boleh menghantar maklumat kepada mikro pengawal. Okey. Jadi awak kenal pasti, ini cara dia berfungsi. Awak kenal pasti itu cara dia berfungsi. Maksudnya kalau tak ada orang, tak boleh gerak. Adakah itu menyelesaikan masalah? Terpulang pada penghasilan produk. Kemudian produk baru nanti dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Balik kembali kepada keperluan pelanggan. Yang itu yang paling penting. Sebab kita menghasilkan produk adalah untuk pelanggan, bukan untuk diri sendiri. Jadi pelanggan yang perlu guna produk kita. Kalau pelanggan kata, okey, on, jalan. Kita pun teruskan dengan penghasilan produk atau pembangunan produk. Alright. Seterusnya, yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan suatu teknologi. Okay, setiap teknologi ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Okay, mechanical ada kelemahan dia, ada kekuatan dia. Mechanical, elektronik ada kelemahan, ada kekuatan dia. Sama juga dengan reka bentuk makanan sekalipun. Ada kelemahan dan kekurangan dia. Kenapa kita nak kenal pasti kekurangan dan kenapa kita kenalah mengenal pasti. Okey, kenal pasti itu tak masalah. Kita setiap produk kita kena kenal pasti kekuatan dan kelemahan teknologi yang kita gunakan. Okey, kenapa? Supaya ini penting dalam pemilihan teknologi adalah untuk memastikan masalah yang ada pada produk sedia ada di pasaran diselesaikan. Okey. Disebabkan oleh teknologi itu ada kekuatan dan kelemahan. Jadi timbul masalah bila awak guna sesuatu teknologi tetapi dalam masa yang sama produk awak hasilkan itu tidak berjaya menyelesaikan masalah. Okey? Disebabkan oleh kelemahan tadi. Kelemahan teknologi awak tadi tu menyebabkan masalah tidak selesai. Contoh. Apa contoh yang sesuai saya nak bagi? Kipas tadi.
kita menggunakan penderia jarak. Kita gunakan penderia jarak. Saya ulang balik. Kita gunakan jadi contoh kipas penderia jarak tadi. Kita gunakan penderia jarak. Penderia jarak ni, dia macam saya kata tadi, dia berfungsi bila ada sekatan atau ada halangan di hadapan dia. Jadi bermaksud, contoh, awak bawa balik daripada McDonald. Bawa air. Bawa air. Awak minum, letak dekat depan kipas. Awak letak dekat depan kipas awak. Jadi kipas tersebut akan mengesan ada halangan. Bekas ni lah. Jadi bila awak keluar, sekiranya awak terlupa nak ambil bekas ni, dia tak mengesan awak, dia mengesan bekas ni. Jadi, adakah kipas tersebut akan tutup? Tidak, sebab dia ada halangan. Itu ada kelemahan dia. Jadi awak kenal pasti kelemahan dia. Jadi bila awak kenal pasti kelemahan yang ada, jadi awak boleh kenal pastilah juga dia punya kekuatan lain dia. Ataupun awak boleh mengatasi kelemahan tersebut dengan membuat sesuatu perkara yang lain. Contoh, penderia diletakkan di kawasan yang berhampiran dengan katil contohnya. Ataupun berhampiran dengan meja. Okey? Ataupun awak katakan kita gunakan wireless detector ataupun wireless proximity detector. Sensor. Maksudnya satu awak letak dekat meja belajar, satu awak letak dekat katil, satu awak letak dekat ruang rehat contohnya. Jadi bila awak berada di kawasan tersebut, dia akan kesan ada objek yang menghalang. Jadi dia akan on kipas ataupun dia on aircon. Kita pulang lah tengok keadaan. Okey? Kemudian, bila kita dah kena pasti masalah tadi, kelemahan tadi, jangan kata yang kelemahan ini boleh menyebabkan produk kita jadi bermasalah. Kamu kena balik-balik, design balik. Tak perlu. Bila awak dah pilih satu-satu teknologi, awak perlu stick to the specific technology. Jangan tukar-tukar dah. Cara paling mudah adalah mengatasi kelemahan itu saja. Okey, macam kipas tadi, sekali lagi kita gunakan kipas tadi. Bila kipas tadi, awak dah kesan, oh tu masalah dia. Jadi awak cari penyelesaian masalah. Macam saya kata tadi lah, letak sensor tempat yang berbeza. Bukan satu tempat je. Tempat-tempat yang berbeza. Jadi setting dia ataupun dia punya, disebabkan dia melibatkan elektronik, jadi kena ada coding, kena ada pengatur caraan. Okey. Dia ada pengatur caraan dia. Jadi awak siapkan pengatur caraan dia sekali lah. Okey, kalau katalah sensor pertama tidak kesan, sensor kedua tidak kesan, sensor ketiga tidak kesan, kipas tidak berjalan. Sensor pertama kesan, sensor kedua tidak kesan, sensor ketiga tidak berkesan, tidak berjalan juga. Maksudnya kena ada dua sensor yang kesan pada waktu yang sama, baru kipas tu berjalan. Contoh, alright? Contoh saja. Ada juga setting-setting dia. Bermaksud awak bukan, bila dah tahu sesuatu tu ada kelemahan, jangan awak katakan kelemahan itu sebagai satu kelemahan yang kekal. Kamu boleh ubah kelemahan tersebut menjadi satu kelebihan ataupun awak simpan kelemahan tersebut ataupun awak atasi masalah kelemahan tersebut. Kekuatan adalah satu kekuatan. Kita tak payah tukar-tukar lah. Kekuatan itu adalah selling point ataupun point-point untuk kita bagi tahu pelanggan kita yang ini adalah yang terbaik. Teknologi kita adalah yang terbaik. Soalan yang sering timbul, adakah teknologi yang bila kita gunakan perfect? Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa kelemahan. Tak pernah wujud. Mesti ada kelemahan. Kalau tak besar pun sikit, mesti ada. Contoh dalam teknologi pembuatan. Macam gunting yang kita bagi contoh awal tadi. Teknologi pembuatan acuan dan juga teknologi pembuatan tuangan. Tuangan ada kekurangan dia. Bila melibatkan tuangan, dia akan melibatkan kekuatan bahan. Okey, yang ini awak akan belajar kalau awak ambil engineering lah. Bila kekuatan bahan bila kita menggunakan acuan, kita menggunakan tuangan, dia ada kesan-kesan pada kekuatan bahan. Kalau plastik pula, kita gunakan acuan, ada kelemahan-kelemahan yang timbul juga. Contoh, dia bukan bahan lah, lebih kepada kecacatan.
Sebab dia kalau kita pakai acuan, dia dalam bentuk cecair. Ataupun cecair ni kita tak boleh nak kawal secara mutlak. Kita tak boleh kawal dia memenuhi rongga secara penuh. Sebab dia adalah cecair. Kita tak tahu pun benda tu penuh ke tak. Kadang-kadang ada kecacatan. Ataupun bila kita menggunakan dua kaedah yang berbeza, acuan dan juga tuangan. Bila kita nak menggabungkan dia, okay, bila kita nak menggabungkan dia menjadi masalah. Yang ini terlalu besar, yang ini terlalu kecil, yang ini terlalu kecil, yang ini terlalu besar. Okay? Ataupun yang ini sengit ke kanan, yang ini sengit ke kiri. Jadi dua produk itu tidak boleh disambungkan bersama. Okay? Ada kelemahan-kelemahan tertentu. Cuma macam mana kita nak asasi kelemahan tersebut adalah bergantung kepada pereka bentuk itu sendiri. Pereka yang memanglah orang yang buat kerja tu berbeza. Tetapi awak sebagai pereka mesti bagi tahu kat pekerja tu, okey kau buat macam ni. Kau buat macam ni, settle masalah ni. Kau buat macam ni, kelemahan dia tutup. Kau buat macam ni, kelemahan dia jadi kekuatan. Contoh. Jadi menjadi seorang pereka bentuk adalah satu kerja yang sangat susah dan sangat-sangat diperlukan. Okey? Nampak macam simple. Tapi sangat-sangat memerlukan idea dan juga sangat-sangat memerlukan kaedah pemikiran yang berbeza daripada orang lain. Okey? Okey, seterusnya. Teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Kesesuaian teknologi hendaklah dibincangkan dengan ahli dalam kumpulan. Baik, yang tadi tu adalah kriteria-kriteria. Macam mana kita nak memilih teknologi. Tapi bila kita dah, sebenarnya yang kriteria-kriteria tadi tu sekadar satu indikator ataupun satu penilaian yang kita gunakan untuk memilih teknologi. Sekarang ni, kita nak pilih. Okay? Sekarang ni adalah proses dia adalah memilih. Kita dah tahu benda yang kita perlu tahu tentang teknologi, tetapi sekarang ni kita nak proses memilih. Kita nak pilih teknologi mana yang sesuai. Jadi, kaedah dia adalah kaedah perbincangan. Kenapa saya kata perbincangan? Ingat balik bab tingkatan 1, bab yang kedua, pengurusan projek. Okay? Pengurusan projek di mana kamu membentuk satu kumpulan yang ada beberapa jawatan yang berbeza. Ada pengurus projek, ada bendahari, ada setiausaha, ada pelukis plan, ada pembina mock-up, ada pembina model, apa lagi? Pencari bahan. Okey, semua tu adalah jawatan-jawatan berbeza. Itu adalah kumpulan awak. Okey, dan kamu sekiranya kamu adalah pengurus projek, okey, suatu jawatan yang paling orang tak nak lah. Tapi kalau sekiranya awak jadi seorang pengurus projek, awak kena bincang bersama dengan ahli kumpulan kamu, okey, tentukan teknologi apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam penghasilan produk. Kena buat perbincangan. Perbincangan perlu bermula dengan penerangan oleh pengurus projek. Perbincangan perlu bermula dengan penerangan oleh pengurus projek. Pengurus projek tugas dia adalah menerangkan dulu. Terangkan dekat anak buah apa produk yang kita nak hasilkan. Contoh kita nak hasilkan kipas tadilah. Kita cerita pasal kipas tadilah. Kipas proximity. Kipas yang boleh mengesan. Kipas yang boleh mengesan pengguna. Okey. Kita gunakan contoh. Sorry, sekejap Kita gunakan contoh kipas tadi. Okey, kipas tadi. Pengurus projek terangkan pada anak buah dia. Okey, kita akan buat satu kipas. Kipas ni dapat mengesan kehadiran orang di dalam satu-satu bilik. Jadi bilik akan berfungsi hanya jika ada orang kat dalam tu. Okey. Jadi macam mana kita nak gunakan? Adakah kita nak jangan bagi tahu apa kita nak guna. Biar anak buah kamu yang tentukan. Okey. Apa kata pengurus kita gunakan teknologi pengesan suara. Okey, sekarang ni banyak teknologi Google dia menggunakan pengesan suara. Okey,
Pengurus projek bagi tahu, jadi anak buah, saya ulang balik lah. Anak buah akan bagi cadangan. Okay. Voice recognition ataupun pengesanan suara. Jadi kita bagi arahan kepada kipas. Kipas on. Okay. Google ada. Google dah ada dah. Macam saya guna kat rumah ni, saya nak tutup TV ke apa ke, saya guna suara je. Okay, Google turn off all TVs. Jadi dia akan tutup lah semua TV. Okay. Ataupun nanti benda ni dah ada dah, cuma untuk awak aplikasikan sajalah. Okay. Contoh saya nak buka kipas. Ada kipas yang dihubungkan dengan Wi-Fi. Turn on living room fan. Contoh living room fan. Dia akan buka lah. Dia akan on kan. Kalau tak ada, kalau kita tak bagi arahan, dia tak akan buka. Bila kita nak keluar contohnya. Okay, Google turn off all appliances. Nanti kan dia akan tutup lah. Okay, itu adalah setting-setting yang dah sedia ada. Tapi untuk projek kamu, pengurus projek kata, saya nak untuk kipas ini saja. Dan tak perlu guna Google. Contoh Jadi pengurus projek yang akan bagi tahu keperluan-keperluan pada produk tersebut. Seterusnya, teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, macam mana kita nak tahu sesuai atau tidak dengan satu produk? Salah satu kaedah dalam penentuan pemilihan teknologi adalah dengan cara mengenal pasti masalah yang ada pada produk sedia ada. Beberapa produk sedia ada, kita ni, kamu kena kenal pasti apa yang awak nak buat sebenarnya. Okay, terdapat dua kaedah, dua benda yang awak boleh hasilkan. Satu adalah invensi, satu adalah inovasi. Bila awak kata invensi, maksudnya awak menghasilkan satu benda yang baru, yang tidak pernah wujud dalam dunia ni, dan awak hasilkan sesuatu. Okay, contoh, inovasi adalah penghasilan kit pengesan COVID-19. Itu contoh je lah, bukan awak kena buat. Tak, itu tak termasuk dalam reka bentuk dan teknologi. Tapi kita bagi satu contoh inovasi. Inovasi adalah satu benda yang tak pernah wujud. Pengesan COVID-19. Tak pernah wujud pun sebelum ni. Tapi awak adalah orang yang pertama, contoh yang menghasilkan produk tersebut, kita pakai awak sebagai innovator. Pencipta inovasi. Alright. Satu lagi, inovasi tak, inventif. Inventor, penghasil. Pencipta. Benda tak ada, innovator. Kedua adalah inovasi. Okay, invent, invensi, inovasi. Okay, inovasi adalah satu proses di mana awak ambil produk sedia ada. Okay, contoh remote. Remote saya ni, remote saya ni asal dia menggunakan infrared. Tak ada dah kejap. Okay, sorry. Kita ada dua jenis remote. Okay, yang ni yang asal. Yang ni yang biasa kita gunakan di rumah. Remote TV. Okay. Asalnya, produk sedia ada menggunakan infrared. Ada mentol kat depan ni. Ada LED kat depan ni. Okay, dia menggunakan fungsi ataupun kaedah infrared. Elektrik lah. Maksudnya ada bateri, ada litar elektronik. Kemudian litar elektronik akan menghasilkan satu jenis pancaran kepada LED ni. Ada code-coding dia lah. Dan jadi TV tersebut akan melakukan apa yang kita tekan. Okay, dan kita kena talakan dekat TV. Kena tujukan dekat TV. Okay, kemudian ada inovasi. Ini inovasi Ini asal. Ini inovasi. Benda yang sama, remote. Cuma apa beza dia? Remote ini sudah tidak menggunakan inframerah ataupun infrared. Tetapi dia menggunakan fungsi Bluetooth. Okay, teknologi lama juga. Cuma kita tak pernah guna lagi lah. Okay. Dia menggunakan aplikasi Bluetooth. Di mana kita boleh mengawalnya tanpa berada di hadapan TV. Kita boleh kawal tanpa kita duduk depan TV. Kita boleh hala ke tempat lain, tapi dia still menghantarkan maklumat yang sama sebab dia menggunakan Bluetooth. Jadi bermaksud kalau awak pergi dapur sekalipun, katalah awak tengah tengok Netflix. Netflix awak tiba-tiba nak terberak kan, nak buang air besar ke, nak pergi tandas ke kan. Jadi awak bawa remote ni, lepas tu awak kata, terlupa nak pause lah. Bila awak pause daripada dalam tandas pun boleh. Tak. Sebab dia menggunakan teknologi
Bluetooth. Okey, katalah awak tengah tengok, adik awak pergi tukar pula TV tu. Adalah cara dia tukar. Remote daripada awak. Jadi awak pun tekan tutup TV. Macam saya, anak saya kalau tengok TV sampai pukul 10, 11 malam, saya pegang remote saya ni, pop saya tekan tutup TV. Dia akan tutup lah. Dan remote saya ni juga ada function Google Assist. Google Assist di mana saya boleh bagi arahan secara voice. Saya kata, okey, tutup semua TV dalam rumah ni. Dia akan tutup lah. Itu adalah inovasi. Daripada yang asal, kita tukar kepada Bluetooth. Itu nama dia inovasi. Jadi, apa benda yang saya cerita ni? Baik, salah satu kaedah, kita balik kepada pemilihan teknologi. Salah satu kaedah dalam menentukan pemilihan teknologi adalah dengan cara mengenal pasti masalah yang ada pada produk sedia ada. Apa masalah produk sedia ada? Remote tadi, apa masalah dia? Masalah sedia ada dia adalah capaian ataupun kaedah untuk menghantar maklumat daripada remote kepada TV adalah secara gerak lurus. Ataupun kita kena duduk depan TV dan kena duduk depan TV dan halakan ke TV. Itu adalah satu masalah lah. Kemudian, masalah kedua adalah apabila ada halangan di hadapan TV. Contoh kalau anak kita duduk depan TV tu, dia tak nak bagi kita tukar kan. Dia duduk depan TV, kita pakai remote, tak boleh juga. Dia tahu kat mana dia punya receiver tu. Jadi dia duduk dekat TV depan receiver tu. Jadi bila kita tekan remote ni, tak akan berfungsi. Okey. Itu adalah dua masalah yang kita dapat kenal pasti. Adalah masalah-masalah lain tapi kita tak nak cerita itu. Kita fokuskan pada dua tu saja. Jadi kita pun hasilkan satu remote dengan berdasarkan capaian Bluetooth. Jadi di mana setiap jadi maksud remote ini akan digabungkan secara Bluetooth. Bluetooth. Awak pun tahu kan Bluetooth tu macam mana kan? Siapa yang guna telefon bimbit dia tahulah. Zaman saya dulu tak pernah dengar Wi-Fi ni. Kita gunakan Bluetooth untuk hantar maklumat. Tak pernah dengar lagi perkataan WhatsApp. Kau WhatsApp kat aku jadual? Tak ada. Zaman saya, kalau saya di maktab, saya tak pergi maktab. Saya pergi di universiti dulu. Kalau saya kata, oi, buat jadual. Aku nak jadual ni. Aku ni kopi je. Tak apa, hantar kat aku dengan Bluetooth. Tunggulah dekat 5 minit untuk hantar Bluetooth je. Untuk hantar dokumen Word saja pada saya. Okay. Itu adalah teknologi yang paling hebat dah masa tu. Sebelum tu pula menggunakan inframerah. Macam ni lah inframerah. Yang ini paling seksa lah inframerah. Inovasi dia. Kalau awak tanya mak ayah awak, mesti dia akan jawab. Dulu ayah nak transfer gambar dengan kawan. Okay, nak transfer gambar. Contoh pergi bercuti. Nak dia tangkap gambar dengan handset kawan dia. Lepas tu nak transfer kepada handset kawan. Handset dia sendiri. Dia akan buat macam ni. Handset kawan. Handset sendiri. Dia akan buat macam tu. Tunggulah. Kalau file tu besar, 30 minit lah. Kena rapat ni. Lepas tu kalau teralih sikit, dah kena ulang balik. Okay. Itu adalah teknologi lama lah. Right. Kena buat macam tu. Kalau tak percaya, awak tanya mak ayah awak. Kemungkinan dia tahu, kemungkinan dia tak tahu. Kalau ayah awak atau mak awak berumur lebih kurang dalam 40 ke 30-an, dia mungkin tahu. Kalau akhir 30-an ataupun awal 40-an, dia mungkin tahu. Tapi kalau umur dia dah lebih daripada 40-an, minta maaf lah. Mungkin dia tak pastilah. Saya tak pastilah. Okay. Dia akan cakap, zaman mak dulu seksa nak transfer gambar. Facebook ni tak ada dalam hidup. Alright. Ada perbezaan yang ketara. Itulah nama dia inovasi. Okay. Macam saya kata tadi, contoh remote tadi, daripada infrared tukar kepada Bluetooth. Apa yang diselesaikan? Masalah nak guna secara tak perlu kita nak tala ke TV. Yang ini boleh pakai kat mana-mana. Kat luar rumah pun saya boleh gunakan. Alright. Seterusnya. Ni tadi lupa nak bagi contoh. Okay. Oleh kerana dalam buku teks awak, kita bagi satu lagi contoh, berus kasut konvensional. Kita kenal pasti dulu masalah dia. Okay, daripada berus kasut konvensional, kita kenal pasti ada 5 masalah lah. Daripada sini, daripada kita ada 5 masalah. Penggunaan berus kasut konvensional ketika menggilap kasut boleh mengakibatkan kelenguhan tangan kerana memakan masa yang panjang. Siapa yang masuk kawat, dia tahulah. Nak kilatkan kasut punyalah susah. Kemudian bentuk berus kasut konvensional yang tidak ergonomik menyebabkan genggaman tidak kuat ketika menggilap kasut.
Okey? Bermaksud apa? Bila bentuk dia tu susah nak pegang, tak ergonomik. Ergonomik ni bermaksud keselesaan semasa menggunakan produk. Okey, kerusi yang ergonomik adalah lebih selesa berbanding kerusi yang tidak ergonomik. Ergonomik ni satu kajian berkenaan dengan postur atau cara manusia memegang sesuatu objek. Itu nama dia ergonomik. Okey, dan kaedah yang paling memberi keselesaan kepada pengguna. Itu kita panggil ergonomik lah, bukan ekonomik ergonomik. Okey. Kemudian yang ketiga adalah proses mengilat kasut menggunakan kasut konvensional mengambil masa yang panjang. Memang panjang lah. Dah lah sakit, panjang lagi. Kemudian seterusnya, fungsi berus kasut konvensional adalah terhad untuk menggilap kasut saja. Tak boleh buat benda lain. Gilap kasut saja. Okey? Dan saiz berus kasut konvensional yang berbeza-beza boleh mempengaruhi keselesaan pengguna ketika menggilap kasut. Awak tengoklah berapa banyak jenis berus yang ada dekat situ. Okey? Berbeza-beza dengan setiap jenis penggilap yang berbeza. Alright? Setiap penggilap tu pula mempunyai fungsi yang sangat berbeza. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada seterusnya. Teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk berdasarkan pada perbincangan kenal pasti. Okey, kenal pasti. Yang pertama sekali awak kena kenal pasti apa dia? Kenal pasti aplikasi teknologi yang dipilih, tujuan penggunaan teknologi, fungsi teknologi, kekuatan dan kelemahan teknologi yang kita dah bincangkan sebelum ini. Okey? Macam mana kita nak buat ni? Kita senaraikan dalam bentuk jadual. Okey? Kita senaraikan dalam bentuk jadual. Kalau dalam buku teks awak, dia bagi senarai-senarai gambar. Okey, dia bagi aplikasi teknologi yang dipilih untuk berus kasut ni lah. Dia pilih teknologi mechanical, reka bentuk mechanical dan juga reka bentuk elektrik. Tujuan penggunaan teknologi. Apa tujuan penggunaan teknologi mechanical? Supaya memudahkan kerja manusia ataupun mengurangkan penggunaan tenaga oleh manusia. Okey, ingat balik takrifan reka bentuk mechanical. Kenapa pilih reka bentuk elektrik? Memberi kuasa kepada reka bentuk mechanical itu tadi. Alright? Memutarkan motor, memberikan kuasa kepada reka bentuk mechanical. Kita faham tujuan dia untuk apa. Kemudian fungsi teknologi. Okey, reka bentuk mechanical ni macam mana dia berfungsi? Dia menggunakan dua komponen iaitu komponen gertaji dan pad penggilap. Untuk reka bentuk elektrik pula fungsi dia macam mana? Dia menggunakan motor arus terus, bateri, switch tekan tutup dan juga yang terakhir adalah wayar lembar tunggal. Macam mana dia berfungsi? Macam mana dia berfungsi? Bateri, apabila switch ditekan, ianya menjadi satu litar lengkap di mana bateri mengalirkan tenaga kepada motor elektrik arus terus dan memutarkan motor arus terus dan sekaligus memutarkan gertaji dan memusingkan pad penggilap. Itu adalah gabungan dia. Macam mana dia berfungsi? Kekuatan dan kelemahan teknologi. Ni. Bila kekuatan dan kelemahan buat dalam bentuk jadual macam ni, kita dapat kena pastilah. Yang pertama, sekejap Okey, saya gunakan pen sekejap. Ni kena guna pen. Kena guna highlighter. Okey, highlighter saya warna kuning. Okey. Gertaji memindahkan kuasa, ingat. Apabila ia melibatkan gear, mesti memindahkan kuasa dan memutarkan pad penggilap. Pad penggilap yang memutarkan ni adalah kelebihan dia lah. Kelebihan pad penggilap apa dia? Menggilap dan membersihkan kasut. Ni biasalah span boleh dibasuh sekiranya kotor. Maksudnya kalau kita guna teknologi ni, maksudnya span ataupun berus tersebut boleh dikitar semula lah. Dia tak perlu buang. Maksudnya kalau dah habis tu tak perlu buang lah. Kita boleh kitar semula. Kelemahan bagi kita je apa dia? Sukar didapati. Yang ini adalah kelemahan yang ringkas sebenarnya. Kalau setakat sekarang ni tidak ada masalah. Awak buka Shopee, tulis. Gertaji apa? Apa nama gertaji ya? Lupalah. Allahu Akbar. Dalam bahasa Inggeris apa dia? Bukan bevel gear. Bevel gear serong. Nantilah saya tengok. Awak type je kat situ gear taji. Tapi tak jarang lah gear taji. Gear taji dalam bahasa Inggeris, Allahu Akbar. Selalu saya tak ada masalah gear taji.
bahasa Inggeris. Tak apalah, nanti awak semak balik. Cari dalam Shopee berlambat-lambat produk. Jadi awak boleh cari. Sekarang ni kelemahan yang ini tidak relevan lah bagi saya. Okay. Mana sebenarnya ni? Kita kena pen lah. Alright. Penggilap tak ada masalah. Kelemahan tak jumpa. Kemudian motor. Berputar untuk menggerakkan gear di dalam rumah. Mudah didapati. Saiz kecil. Jangka ayat lama. Itu kekuatan dia. Kalau kelemahan dia ada tak? Ada. Kalau bagi saya ada. Kelemahan dia apa dia? Ianya mempunyai satu kekuatan ataupun satu kelajuan putaran sahaja. Dia tidak boleh lebih tanpa bantuan subhanallah, lupalah. Apa benda yang kecil-kecil tu lupa dah. Ada satu alat komponen elektronik, lupa, subhanallah. Perintang, ya Rabbi. Tanpa penggunaan perintang boleh laras. Jadi motor ini hanya bergerak pada satu kelajuan sahaja. Kemudian bateri membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Harga murah dan mudah didapati. Ya, ni berbanding dengan yang tadi ni, dia punya counter lah. Perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Ini ada kelemahan dia. Macam saya kata tadi, setiap kelemahan kita boleh ubah. Macam mana kita nak ubah? Yang ini mungkin kita boleh guna bateri mudah pula. Bateri boleh cas semula. Okey. Kemudian, switch tekan tutup melengkapkan litak apabila switch ditekan, menyambung dan memutuskan aliran arus, harga murah dan mudah didapati. Ini pun sama juga macam bateri. Sama je sebenarnya. Gear tadi ni boleh je dekat kedai hardware pun ada juga. Tak ada masalah benda ni. Semua ada. Kedai RM2 pun ada. Ataupun kalau susah sangat, awak pergi kedai RM2, beli kereta mainan yang budak-budak tu, beli satu, dalam tu berlambat gear tadi. Alright? Kemudian wayar lembar tunggal mengalirkan arus ke setiap komponen dalam litar. Ini melengkapkan litar lah. Dia ni fungsi dia. Harga murah dan mudah didapati. Murah sangat, 1 meter RM3 ada. Okey, 1 meter RM3. Banyak, panjang tau. 1 meter RM3 tu. Okey. Jadi kita dah kenal pasti semua benda yang kita perlu kenal pasti berkenaan dengan teknologi. Baru 2.1.2. Okey. Maka tamatlah 2.1.2. Habis dekat sejam saya membebel. Jadi, ada tugasan untuk awak. Ingat balik. Saya ada kata kat awak. Ni produk yang saya baru beli ni. Okay, penutup kamera untuk laptop atau telefon ni. Kalau saya nak, okay, mudah je tugasan dia. Beritahu saya teknologi yang digunakan dalam menghasilkan produk ni. Kalau tak tahu macam mana rupa dia, tengok dalam Shopee, tengok dekat YouTube, dekat Google, cari laptop camera cover. Laptop camera cover. Dan kamu tengoklah gambar dia macam mana dan macam mana benda ni berfungsi. Jadi, kemudian tugasan awak mudah je. Kita ada grup kan? Nanti saya akan bagi satu link untuk kamu bagi jawapan. Okey, link untuk bagi jawapan. Apakah teknologi yang digunakan dalam produk ini? Produk ini saya tunjuk ni, produk ini. Kau tak nampak ke? Okey, buat sikit. Tak nampak lagi? Okey, produk ni. Okey, produk itu. Alright. Laptop camera cover. Alright. Apakah penggunaan teknologi yang sesuai ataupun teknologi yang digunakan dalam penghasilan produk ni? Jawapan dalam Telegram je lah. Nanti saya bagi satu link. Awak jawab dalam tu. Alright. Itu saja untuk hari ini. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanya dalam grup Telegram ataupun secara peribadi dan menggunakan Telegram. Saya akan cuba jawab. Dan pesan saya lagi, cuba cari satu produk untuk dihasilkan. Sebenarnya saya bukan suruh awak hasilkan produk dulu. Saya nak awak cari masalah dulu. Cari masalah di sekeliling awak. Okey, cari masalah di sekeliling awak. Jangan cari jauh-jauh, sekeliling awak. Contoh kasut lambat kering ke, potong sayur berterabur ke. Contoh. Saya tak nak awak bagi contoh yang sama. Cari masalah dulu.
Okay, kelas seterusnya nanti kita akan berbincang tentang masalah tu. Itu saja untuk hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatan saya, buat tugas yang saya cakap tadi. Kena buat tau. Alright, itu saja. Semoga bermanfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.